Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ini kita akan teruskan bagi unit 1 keselamatan bengkel bahagian 2 iaitu bahagian seterusnya dalam buku teks. Okay? Alright, apakah yang perlu anda lakukan sekiranya berlaku kemalangan? Kemalangan di mana ni? Kemalangan jalan raya ke kemalangan kat mana? Ni kemalangan di dalam bengkel RBT. Boleh bayangkan tak apakah jenis-jenis kemalangan yang boleh berlaku di dalam bengkel RBT? Okey, ini antara kemalangan yang kemungkinan akan berlaku sekiranya ada kecuaian dan sebagainya. Okey, salah satu adalah luka melecur. Okey, luka melecur ni biasa kena minyak panas ke, kena air panas ke. So, ini adalah cara-cara untuk merawat luka melecur. Langkah pertama adalah dengan menyiram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Okey, nampak? Okey, seterusnya langkah kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Okey. Langkah yang ketiga adalah berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Jadi kalau awak ternampak kawan awak tiba-tiba luka melecur, okay, jangan panik. Terus bawa dia untuk siram kawasan yang melecur tadi di bawah aliran air. Lepas tu sapukan krim. Okay, krim ni ada ke dalam bengkel? Ada, sebab dalam bengkel RBT kita memang ada sediakan first aid kit. Okay. Peti first aid. First aid, okay? Apa dalam Melayu? Lupa dah. Kejap lagi kita tengok. Ada kejap lagi. Okay. Peti pertolongan cemas. Allahu Akbar. Okay. Yang kedua, antara kemalangan yang mungkin berlaku tapi kita minta jauh. Okay. Terkena renjatan elektrik. Bahaya ni, boleh bawa mati ni. Okay. Jadi, orang terkena renjatan elektrik, kita tak boleh sentuh. Jangan sentuh. Bahaya. Okay. Langkah pertama adalah, seperti Miss cakap tadi, jangan sentuh mangsa sebab mungkin elektrolit dalam badan dia tu akan mengalir kepada awak dan awak pun terkena renjatan sekali. Okey. Yang kedua adalah alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Okey, alihkan mangsa maksudnya awak guna macam cikgu tu buat tu. Cikgu tu ambil tali ke, ambil kayu ke, alihkan dia daripada punca renjatan tu. Contoh dia tertekan Swiss guna tangan yang basah kan. Kemungkinan budak tu akan terkena renjatan. Jadi jangan sentuh tapi alihkan dia dengan peralatan yang tidak mengalihkan elektrik. Okay. Yang ketiga, dah awak alihkan tu, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Bantuan ni tanya cikgu ke, telefon hospital ke. Okey, kita teruskan. Okey, apa yang awak nampak dekat paparan saya sekarang? Okey, ini adalah pelan laluan kecemasan bengkel RBT. Okey, dalam bengkel RBT ada meja, ada susunan kerusi macam tu lah. Okey, ada 2 pintu. Jadi kalau awak nak keluar, kalau ada kecemasan, contoh ada kebakaran, ada letupan, okey, awak kena ikut petunjuk arah yang ditetapkan seperti dalam pelan laluan kecemasan ni. Dekat bengkel RBT memang tersedia pelan laluan kecemasan. Macam awak pelan laluan kecemasan kebakaran, pelan laluan kebakaran, macam tu lah. Okay, jadi kalau ada letupan, ada kebakaran, apakah tindakan awak? Apakah tindakan anda untuk menyelamatkan diri? Duduk situ je ke diam je, tunggu je tu? Tak boleh. Awak kena ikut anak panah tu. Lepas tu keluar ke
tempat yang selamat. Okey. Okey, ini adalah antara alatan yang perlu ada di bengkel RBT, iaitu alat pemadam api dan peti pertolongan cemas, first aid kit yang Mi cakap tadi. Okey, dalam peti pertolongan cemas ada segala bahan asas yang diperlukan untuk merawat luka dan sebagainya. Ada ubat-ubat. Okey. Jadi dalam bengkel RBT memang ada peti pertolongan cemas ni. Okey, wajib ada, dan alat pemadam api sekiranya ada kebakaran-kebakaran kecil. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah cara menggunakan alat pemadam api. Yang pertama sekali, pull the pin, tarik pin dekat pemadam api tu. Tarik pin dan genggam pemegang dan nozzle dengan kemas. Seterusnya aim. Aim ni halakan nozzle. Halakan nozzle tujukan ke pangkal api, bukan atas api atas tu. Tujukan ke pangkal api. Di mana api tu punca dekat mana. Okey? Tengok cara dia hala tu. Okay, yang ketiga, squeeze. Squeeze the handle. Okay, tekan pemegang untuk melepaskan bahan pemadam api. Kena tekan dia tu. Kalau awak hala je tak jadi apa. Kena tekan sambil menghala ke pangkal api. Okay, dan seterusnya, sweep. Sweep side to side. Hayunkan nozzle ke kiri dan kanan. Hayunkan wayar dia tu ke kanan ke kiri supaya kebakaran tidak mudah merebak. Okey. Okey, seterusnya adalah amalan keselamatan di bengkel. Hari tu kita dah belajar peraturan keselamatan. Tapi hari ni kita belajar amalan keselamatan di bengkel. Okay. Bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atur perabot dan penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Okay, susun atur kena kemas, penyimpanan dan penyelenggaraan pun kena kemas. Barulah selamat nak guna bengkel tu. Okay. Alright. Miss ada dua gambar sini, gambar A dan B. Okay. Gambar manakah yang menunjukkan bengkel tersebut mempunyai susun atur dan kebersihan serta mempunyai penyimpanan dan penyelenggaraan yang baik? Okay. Gambar A ke gambar B? Awak rasa? Okay. Cuba tengok gambar A. Kotornya. Tak sesusun. Semak. Macam mana nak ambil barang tu? Okay. B. Gambar B. Awak tengok lebih tenang, lebih bersih, lebih kemas. Jadi yang mana lebih selamat untuk digunakan? Gambar A ke gambar B? Mestilah gambar B. Okey. Kita teruskan. Okay, ini adalah contoh penyelenggaraan alatan. Okay, awak pernah tengok tak? Gunting yang berkarat, pisau yang berkarat. Kenapa berkarat? Sebab ada tindak balas kimia dengan udara, dengan angin dan sebagainya. Jadi setiap alatan ni kita perlu selenggara. Kita perlu pulih baik semula supaya boleh digunakan macam biasa. Kalau takkanlah beli baru je. Okey, kalau gunting, contoh gunting, kita hendaklah bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Okey. Nak guna no wax pun boleh, tak masalah. Guna kain buruk pun boleh, reja kain biasa. Okey. Yang kedua, titiskan minyak supaya dia lebih sedap digunakan. Gunting kan, kalau kita lama-lama guna jadi susah nak gunting. Dia tak jadi gunting dah, dia jadi benda lain. Okay, seterusnya papan kekunci atau kita panggil keyboard. Okay, keyboard pun kita kena selenggara. Sebab apa? Sebab ada habuk. Jadi antara cara untuk menyelenggara keyboard, bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Ni boleh cari kat Shopee, banyak. Murah je. Okay, yang kedua, lap papan kunci menggunakan kain lembut yang lembap. Jangan kain lembut yang basah, titis-titis air tu, tak, jangan. Rosak keyboard awak. Okay, kita sekadar nak buang minyak. Kadang-kadang kita makan apa tak kan, makan jajan ke tiba-tiba tersentuh keyboard. Jadi keyboard tu kotor. Okay. Alright. Apakah yang akan berlaku jika saya mengabaikan amalan keselamatan? Kalau awak abaikan amalan keselamatan, apa yang akan terjadi? Kita lihat dulu punca. Ada 4 contoh punca. Okay. Punca yang pertama, masuk bengkel tanpa kebenaran guru. Okay. Apa kesan dia? Boleh berlaku kecederaan atau kehilangan barang semasa ketiadaan guru. Okay. Punca yang kedua, membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okay, kesan dia apa? Bawa beg je pun tapi ada kesan. Okay, ruang kerja akan menjadi sempit dan menghalang laluan. Okay,
Punca yang ketiga, tidak membuka pintu dan tingkap bengkel. Okey, awak lah dekat rumah biasa tak buka pintu dan tingkap. Kena buka pintu dan tingkap. Sama juga dengan bengkel. Kena buka pintu dan tingkap. Kesan dia apa kalau kita tak buka? Tiada pengudaraan yang baik dan pencahayaan yang cukup. Okey, gelap macam mana nak buat kerja. Betul tak? Okey, yang keempat, menggunakan bahan tanpa berhemah. Menggunakan bahan tanpa berhemah ni, awak guna suka hati, tak ada perancangan. Okey, apa kesan dia? Berlaku pembaziran. Kita tak nak membazir. Membazir amalan syaitan. Okey? Faham Kalau tak faham, back balik. Okey. Ini adalah tugasan awak untuk minggu ni. Okey. Jika ada 3 tugasan. Okey, semua kena tulis dalam buku. Okey. Minggu ni tugasan sangat senang, cuma kena fikir je. Jika berlaku kecemasan semasa berada di dalam bengkel, apakah tindakan yang perlu kamu lakukan? Okey, buat dalam ayat je. Okey. Tugasan kedua, cadangkan langkah untuk memastikan tanda keselamatan bengkel dipatuhi. Cuba bagi cadangan. Okey, langkah untuk memastikan tanda keselamatan yang kita belajar baru ni dipatuhi. Kalau dia cakap jangan lari, jadi kena apa yang kita patut buat supaya orang tengok je tanda keselamatan tu. Oh, dia cakap jangan lari. Okey? Tak payah cikgu nak jerit. Jangan lari. Tak payah jerit. Okey? Sekadar tengok tanda keselamatan dah faham. Oh, tak boleh berlari ni sebab licin. Okey. Yang ketiga, tugasan ketiga, mengapakah terdapat pelbagai bentuk tanda keselamatan? Cuba fikir. Kenapa ada tanda keselamatan tempat berkumpul, tanda keselamatan bahan mudah terbakar, bahan mudah pecah, bahan mudah meletup, tempat licin, kenapa? Kenapa berbeza-beza? Kenapa tak buat sama je? Cuba fikir. Kenapa lain? Okey? Okey. Ini peringatan ke semua. Sila hantar tugasan anda ke dalam grup tugasan RBT tahun 4. Okey? Miss dah buat grup baru. Tolong join dan hantar dalam tu dan nanti akan disemak. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Apa tu boleh tanya dalam grup. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum.